Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi kita di dalam channel YouTube Jom Bersama Pak Uda. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih berada di tahun 2023. Syukur Alhamdulillah kita masih diberi peluang oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk bernapas di muka buminya. Banyak bersyukur kita ya. Dan kita perlu buat persiapan untuk bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi pada kali ini rakaman Pak Uda di dalam YouTube berkaitan dengan mengaji Al-Quran. Ya. Perlu Pak Uda imbaskan setiap perkara itu kita bermula dengan asas ya. Itu juga Pak Uda masih ingat dulu, masih kecil-kecil dulu, Pak Uda belajar berbasikal. Pak Uda rasa Pak Uda mengaji ini memang agak sukar lah. Pak Uda terbayang seperti Pak Uda belajar basikal dulu ya. Dua tayar macam mana nak imbangkan tu rasa terlalu sukar, macam mustahil lah. Dua tayar nak kita nak jalan, tapi tengok orang boleh buat pula. Pada buat jatuh, luka, kata orang kalau tak luka memang tak sah, takkan boleh belajar, takkan boleh pandai. Payah basikal. Duduk mencelah basikal, lepas tu duduk dekat palang basikal, lepas tu naik atas pula, menggunakan basikal kargo ayah dulu ya, arwah ayah. Lama-lama pandai, tapi bermula tu memang sukarlah. Ada jatuh parit lah. Jadi tak menentu ya. Kita nak pergi kanan, dia pergi kiri. Kita nak lurus, dia bengkok, masuk dalam longkang ya. Begitulah sampai berbulan-bulan, luka sana luka sini, tapi tak patah lah. Alhamdulillah. Bolehlah kayuh basikal. Pergi sekolah boleh nak basikal. Masa tu belum sekolah lagi, dah pandai dah. Pergi sekolah boleh naik basikal. Lepas basikal tu belajar motor pula. Motor tu motor Vespa daripada abang ipar saya. Terima kasihlah abang. Yang mana abang ipar saya tu merupakan seorang guru ya, Cikgu Saleh ya. Seronok sangat saya, gembira sangat dapat pandai guna motosikal Vespa ya. Dan selepas beberapa tahun Uda boleh ambil lesen lah. Uda ambil lesen tidak melalui driving school, sendiri je, memang degil sikit. Tapi Alhamdulillah tak ada kemalangan, jatuh ke apa tak ada. Jalan lancar basikal, motosikal. Begitu gembira lah dapat naik bawa motosikal tu, Vespa. Dan memang abang ipar saya tu bagi peluang saya bawa. Kadang-kadang dia duduk belakang, saya bawa, seronok sangat. Tak dapat nak bayangkan. Lepas tu ambil lesen lah, tidak melalui driving school. Motor pun dia buat sendiri. Beli kad test, terus ambil lesen, test, lulus, terus dapat pergi periksa dengan arwah ayah, lulus, terus dapat lesen masa tu. Dapat terus lesen. Panjang lesennya. Selai kertas kecil. Lepas tu dah besar sikit, bawa kereta pula, sebab abang ipar tu beli kereta. Alhamdulillah. Ingat lagi. Kereta tu Ford Escort. Ford Escort. Depan dia tak ingat, belakang dia ingat. 1196. Itu nombor dia. Dia letak kereta, kunci pun ada. Pak Uda dah tengok jeling-jeling macam mana kan, masuk gear jalan. Nasib baik tak langgar rumah. Alhamdulillah. Memang tak ada orang ajar. Lepas tu baru abang ipar ajar bawa kereta agak jalan jauh juga. Memang terima kasih lah pada terhutang budi dengan abang ipar tu, Cikgu Saleh, yang telah memberi semangat
ajar powder, bawa kereta sampailah. Masa tu kena melalui driving school, belajar, ambil lesen dan dapat lesen kereta, alhamdulillah. Lepas tu sampai sekarang lah, dah berapa puluh tahun lesen powder dah. Alhamdulillah lah, syukur. Begitu juga dalam hal mengaji ya. Bagi powder walaupun umur dah agak lanjut powder mengaji ni macam belajar basikal dulu. Jatuh, tak ingat, tak jatuh, kedemuk ke bawah lah. Tapi kadang-kadang baca surah ni, ekor dia masuk surah lain. Jadi tu lama-lama nak kena ulang. Itulah powder dapat semangat dan idea tu. Buat YouTube ni tujuannya untuk powder ulang-ulangkan bacaan tu. Sama kadang basuh pinggan, masak nasi, goreng telur, powder boleh mengaji, ingatkan balik. Kalau lupa juga pasang YouTube tu. Sebab tu powder rakam YouTube berdurasi 1 minit. Sebab dia boleh ulang sampailah powder dapat menghafal 16 surah pendek, alhamdulillah lah. Itu pun kadang tersasul juga, macam belajar basikal lah. Tapi powder insyaAllah lah, dengan semangat yang tuan-tuan perempuan bagi, adik kakak yang bersama powder, viewer powder pun ada, subscriber pun ada. Jadi powder rasa tidak keseorangan. Jadi semangat tu ada dan powder terus berusaha. Kalau tak ada pun tak apa, tak masalah. Powder terus buat setakat mana yang powder mampu. Mungkin tak banyak dengan umur powder yang dah tua ni, tapi insya-Allah lah. Dalam hal mengaji ni, Al-Quran sebenarnya ada apa tu, powder lupa lah. Powder nak cari ni dah lupa pula. Ada mukjizat. Ada mukjizat Memang ada mukjizat, kita pun heran. Memang Al-Quran ni adalah, dia bukan makhluk, dia adalah kata-kata Allah ya. Dia ada mukjizat. Kalau kita dah dapat menghafalnya, kita akan terus menghafal insya-Allah. Dan kita amalkan. Kalau kita tinggalkan terlalu lama, insya-Allah kita akan lupa juga. Tapi kita kena selalu ulang. Itulah mukjizat dia. Dan juga setiap kali membaca Al-Quran tu, bukan kita seorang ya. Sebenarnya ada malaikat bersama kita. Malaikat ni dia memang suka dengar orang baca Al-Quran. Kalau orang baca Al-Quran orang cerita kebesaran Allah, dia akan berduyun-duyun datang bersusun-susun sampai ke arah sana. Dia macam tu, malaikat. Dia suka. Jadi gitulah. Menyebut dia nak sedikit imbasan lah. Ada 13 kelebihan bagi kita yang istiqamah baca Al-Quran ni. Nanti kita boleh dengar dalam YouTube powder ni. Antaranya dengar yang ketujuh. Ya. Okey, teruskan bersama YouTube powder. Jom bersama powder mengaji dan menghafal Al-Quran. InsyaAllah kita mendapat perlindungan Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih semua masih bersama powder. Powder rasa begitu semangat dan suka bersama tuan-tuan, perempuan, adik kakak dan semua bersama ya. Kita teruskan mengaji walaupun sedikit, tidak apa. Yang penting kita berusaha untuk meneruskan bacaan kita demi mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala melalui Al-Quran. InsyaAllah Al-Quran ini akan menjadi peneman kita di akhirat nanti, InsyaAllah. Ketujuh, bacaan kalau salah secara automatik kita sedar dan dapat dibetulkan dengan bantuan malaikat yang bersama kita semasa membaca, InsyaAllah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada semua viewer dan subscriber powder serta rakan-rakan semua,
abang, adik, kakak, saudara mara, terutamanya pada ingin mengucapkan selamat Hari Merdeka yang ke 66 tahun, ya. Pada sebab ingat tu umur Pak Uda, ya, 66 tahun. Jadi pada hari ini Poda ingin menyentuh berkaitan dengan nis Poda yang ketujuh, iaitu mengaji dan menghafal Al-Quran. Pada khidmat Poda, kita telah masuk ke fasa kedua. Ya. Yang pertama itu, Poda telah berusaha untuk menghafal surah-surah pendek, ya, daripada surah yang ke-99, iaitu Al-Zalzalah, hinggalah surah yang ke-114, An-Nas. Alhamdulillah, sebanyak 16 surah tu dapat Poda hafal, walaupun mengambil masa yang lama, ya, hampir 3 bulan. Dan Poda berpandukan pada video pendek, yang mana setiap video tu 1 minit. Tujuannya bukan apa, Poda senang, ya, apabila tidak hafal, Poda akan melihat video berkenaan dan Poda dapat mengulang kaji balik. Jadi dalam masa 1 minit dia akan ulang sehinggalah kita dapat menghafal surah-surah tersebut. Ya. Jadi alhamdulillah. Kalau lupa, Poda lihat lagi YouTube yang berkenaan. Jadi sempena dengan nis Poda yang ketujuh ni, iaitu mengaji dan menghafal Al-Quran, jadi Poda ingin meneruskan di fasa kedua. Fasa kedua ni adalah agak sukar sebab surah-surahnya lebih panjang, ya. Jadi lebih panjang, kita tidak boleh merakamnya dalam 1 minit. Mungkin dalam satu surah tu kita terpaksa pecahkan 2 atau 3 pasal. Pasal 1 mungkin 4-5 ayat, part 2 mungkin 4 ayat, kemudian part yang ketiga mungkin 5 ayat dan sebagainya. Sebab surah-surah panjang yang sampai ada 19 ayat, jadi kita tidak boleh merakamnya dalam satu video. Jadi kita boleh hafal lah. Tiap-tiap video tu mungkin 4 ayat tu kita hafal. Lepas tu baru kita berpindah ke part yang kedua. Begitulah seterusnya. Jadi alhamdulillah, mulai pasal kedua ni, Poda akan buat rakaman berkaitan dengan beberapa penanda lah dalam video tu, ya. Itu yang pertama tu, Poda punya personal brand seperti yang jari tu tunjuk, ya, itu adalah brand Pak Uda lah, gambar Pak Uda. Gambar tu bukan gambar lama, ya, gambar baru. Yang mana baju tu baju baru juga, dan Poda telah memilih sebagai personal brand Pak Uda lah. Kemudian yang kedua tu lambang Uda TV, ya. Sebelah Poda letak tu sebelah kiri lah. Tadi Poda letak sebelah kanan Poda kan. Ini belah kiri. Poda lambang Poda UDA TV. Usaha di alam ternyata, maknanya hasilnya di akhirat kelak, insya-Allah. Maka kita kena buat dengan ikhlas lah, ya, bukan nak menunjuk. Poda pun minta ampun, maaf lah, bukan ini adalah untuk satu kebanggaan yang menimbulkan keriakan bagi Poda membuat video, bukan. Yang pentingnya Poda dah umur 66, tidak, memang gagal untuk menghafal Al-Quran, ya. Jadi alhamdulillah dengan cara begini Poda sendiri dapat menghafal beberapa surah pendek, ya. Jadi itulah kebaikannya. Poda mengucapkan terima kasihlah pada pihak YouTube yang telah memberikan peluang ini untuk digunakan sebagai kebaikan kita bersama,
demi untuk kebaikan dunia akhirat. Ya, jadi kemudian tanda yang seterusnya iaitu tanda soalan tu, ya. Tanda soalan tu maknanya pokda belum dapat hafal, tapi pokda rakam. Kalau yang dulu tu daripada surah 99 hingga 114 tu semuanya pokda memang alhamdulillah hafal, ya. Tapi yang akan datang ni seterusnya yang 98 tu pun pokda tidak hafal, tapi pokda telah rakam. Tujuannya untuk pokda ulang-ulang membacanya sehinggalah insya-Allah satu masa dapat hafal, iaitu surah Bainah. Walaupun 8 ayat, pokda masih tidak mampu menghafalnya. Dah berapa minggu dah. Rasa dah dekat sebulan, tak dapat juga. Pokda cuba, tetapi surah yang ke-97 tu pokda hafal pula. 96 memang belum sebab dia panjang. Yang 95 tu pokda dah hafal, insya-Allah. Sikit-sikit kita sama-samalah menghafalnya, ya. Jadi ini ada satu cabaran bagi kita untuk berusaha menghafal ayat-ayat yang perlu, ya. Ini adalah kalam Allah. Kalam Allah ini memang adalah peneman kita di akhirat nanti. Jadi nanti ada surah-surah yang penting, surah Al-Mulk dan sebagainya, kita cuba hafal, ya. Surah Kahfi pun memang panjang, 111 ayat, tapi kita cuba menghafalnya. Surah-surah pilihan yang akan datang ni kita pilih-pilih mana surah yang penting, ya. Walaupun kita matlamat kita untuk satu Al-Quran, tetapi kalau adik-adik anak mungkin insya-Allah berjayalah menghafalnya. Tapi bagi pokda tidak tahulah, dengan umur yang sekarang ni tidak lama yang akan bertahan, ya. Kemudian yang pokda juga akan menandakan part 1, part 2, part 3, ya. Ada tanda di sebelah tepi tu kan. Itu kita tahulah pokda akan tulis ayat berapa ke berapa begitu. Kemudian kalau pokda dah hafal, pokda akan memberi tanda right, ya. Tanda right, makna right tu sudah hafal. Tapi kalau tanda tanya tu sebenarnya baru hafal sebahagian. Itu sebagai tandanya lah, ya. Jadi kita insya-Allah sama-sama kita meneruskan usaha kita, walaupun tidak begitu banyak, tetapi kita istiqamah. Lainlah pada anak-anak yang berada di Ma'had Tahfiz, ya. Memang ialah caranya begitu berkesan, ya. Hingga dalam 5-6 tahun boleh hafal satu Al-Quran. InsyaAllah lah kita berusaha cuba, ya. Cuba sedaya yang kita mampulah. Jadi itulah pokda nak mentaklimat sedikit untuk kita masuk ke fasa kedua ni. Ya, fasa kedua ni memang terlalu mencabar sebab surah-surahnya panjang dan kita terpaksa menghafal dalam tempoh masa yang terhad, ya. Saya tahu, pokda tahu semua masih bekerja mencari rezeki, ya. Berbanding dengan pokda ni lah, walaupun tidak ada pergerakan lagi, tidak bekerja, tetapi agak sukar juga untuk menghafalnya. Kadang-kadang tak tahulah, pokda kan rasa macam terlalu susah, ya. Mungkin kita cuba dapatkan doa untuk cara menghafal. InsyaAllah pokda akan buat satu video nanti, itu doa untuk mengkuatkan ingatan, ya. Ada. Okey, sebelum berpisah, pokda nak bagi tahulah beberapa pesanan, ya, berkaitan dengan Al-Quran, ya. Iaitu kalau kita istiqamah, ya, dan istiqamah baca Al-Quran, Allah akan perbaiki perkara-perkara berikut. InsyaAllah, ya. Yang pertama, ya. Yang pertama, lidah kita dilembutkan mengikut kehendak makhraj. Ya, makhraj. Makhraj itu adalah bentuk bacaan. Kita tidak boleh sewenang-wenangnya, ya. Cara dia panjang pendek apa semua tu kena betul. Macam pokda pun banyak silap tu, ya. Banyak terbuka untuk teguran daripada ustaz-ustaz, ya. Yang kedua, lidah kita akan bertutur yang baik-baik saja.
tidak mengumpat, perkara yang atau menimbulkan dosa. Yang ketiga, kita akan rasa tenang. Yang keempat, bacaan kita akan bertambah baik sedikit demi sedikit. Yang kelima, akhlak kita akan berubah kepada yang lebih baik dan mulia. Yang keenam, hati dilembutkan dan sentiasa bertimbang rasa. Yang ketujuh, bacaan kalau salah secara automatik kita sedar dan dapat dibetulkan dengan bantuan malaikat yang bersama kita semasa membaca, insya-Allah. Yang ke-8, kita akan cari peluang dan masa membaca Al-Quran walaupun dalam keadaan sibuk. Yang ke-9, kita lebih ambil berat kasih sayang kepada keluarga. Yang ke-10, kita suka kepada silaturahim. Silaturahim ni adalah perhubungan rapat persaudaraan dengan saudara kita. Boleh lihat YouTube ada yang dirakam semasa ceramah bersama Datuk Badli Shah baru-baru ni kan, pada 20 bulan itu. Boleh dengar. Silaturahim ni adalah dengan saudara kita. Jangan saudara kita, kadang-kadang keturunan kita pun kita tak tahu. Setakat atuk aja kita dah yang tahu. Lepas tu nenek apa semua kita dah tak tahu. Bukan macam Rasulullah, begitu jauh pertalian yang lapisan keluarga dia tahu. Sebab kita tak ambil berat, kita memang tak tahu. Kita cuba dah lepas ni, cuba ambil tahu. Tanya ayah mak kita, siapa atuk kita, siapa moyang kita, dan seterusnya lah. Yang ke-11, kita gemar bersedekah. Sedekah tak semestinya dengan banyak duit, walaupun sedikit tetapi ikhlas. Kalau dah kita kerja pun tak ada, pendapatan pun tak ada, takkan nak sedekah dengan wang yang banyak. Jadi kita sekadang kita mampulah. Yang ke-12, kita sentiasa akan merendah diri dan mengaku kelemahan diri. Tidak riak, takabur, ujub dan sebagainya. Ke-13, kita akan merasa Al-Quran ada kuasa magnet yang kuat menarik kita untuk membaca. Yang last sekali lah. Pasti semua akan merasakan akan perkara-perkara di atas, istiqomahlah membaca Al-Quran. InsyaAllah 13 perkara itu kita akan dapat rasai. Jadi ternyata kalau kita agak banyak menghafal surah-surah, terutama yang pendek-pendek lah, kalau panjang lagi bagus kan, kita merasakan ibadat solat kita lebih bermakna. Kita rasa tidak membosankan, walaupun tidak harus berlaku. Solat tidak boleh kita rasa bosan, jemu, tidak mau buat. Jadi kita rasa lebih bererti lah, walaupun kadang-kadang kita lepas semayang fardu, kita buat semayang sunat. Beberapa rakaat pun apabila kita bertukar-tukar surah, kita rasa menghiburkan kita. Di samping kita mendekatkan diri dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kita rasa khusyuk dan rasa macam semangat untuk kita mendirikan solat tu. Semangat tu lebih daripada kita hanya membaca surah-surah yang sama je. Dulu pun dia memanglah beberapa bulan yang lepas. Surah itu je pun dia tahu. Kuliah kuliah ayyuhal kafirun, qul Allah, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbil falaq. Surah itu je berulang kali. Kadang-kadang baca tabat tu pun dah tak dapat hafal. An-Nas pun tak tahu, walaupun berapa ayat je tu tak tahu. Apatah lagi dengan surah Al-Zalzalah, lagilah memang gelap mata, Al-Qari'ah dan sebagainya. Jadi kalau kita dah hafal ni, apabila kita solat tu kita boleh bertukar-tukarkan surah. InsyaAllah kita dapat membacanya dengan lebih bersemangat, lebih selesa, hati kita lebih tenang, dan juga kita lebih ingin nak membuat ibadah-ibadah selanjutnya, terutama ibadah solat.
ingatlah solat ni penting ya. Jadi berkait dengan solat juga Pak dengan sentuh lah, sebab solat ni kita kena buat walaupun kita sakit ke, kita sihat ke, janji fikiran kita masih ada ya. Jadi kita kena buat, jangan tinggal, jangan lewatkan ya, begitu. Memang Pak tak boleh mendakwah orang yang kelemahan, sebab kita pun ada kelemahannya. Walau bagaimanapun kita cubalah, kalau ada peluang kita nak buat macam ni, kita cakap lah. Sekurang-kurangnya kita dapat menyuarakan hajat kita demi untuk kebaikan kita dunia dan akhirat. Di akhirat besok yang penting. Kita hidup tak lama berapa tahun je. Ini pun dah jam celik dah 66 tahun pada. Mungkin besok, lusa pada tak ada lagi. Tak dapat bersama tuan-tuan, perempuan, adik, kakak, anak dan cucu ya. Masa inilah kita yang berpeluang untuk menyampaikan apa-apa yang kita tahu tu, kita bagi tahulah. Sekali lagi terima kasih kepada pihak YouTube dan juga media masa yang lain, media sosial yang lain juga yang telah bekerjasama memberi ruang dan peluang untuk kita menyampaikan maklumat-maklumat penting untuk kebaikan bersama. Sebab sekian, itu saja yang Pak nak sampaikan. InsyaAllah kita akan meneruskan usaha kita di fasa kedua, iaitu meneruskan bacaan dan hafalan kita berpandukan dengan video-video pendek yang Pak siarkan, yang Pak uploadkan. Semoga berfaedah. InsyaAllah bantuan daripada semua subscriber dan viewer Pak tidak akan lupakan. Pak mendoakan semoga semua subscriber dan viewer Pak dimurahkan rezeki, dipanjangkan umur, diberi kesihatan, diberi ketenangan, kebahagiaan bersama keluarga, dan dipermudahkan segala urusan yang berkaitan di dunia ini dan terusnya untuk kebaikan di akhirat kelak insya-Allah. Kirim salam semua saudara mara, insya-Allah kita teruskan bersama. Sekiranya ada perkara yang membuatkan kekurangan daripada Pak sila komen, sila tegurkan Pak. Semoga dapat Pak perbaiki di video-video yang akan Pak keluarkan dari masa ke semasa. Pak akan mengikut susunan surah ya. Kalau dulu surah daripada 99 ke 114. Ini terbalik pula daripada 98 ke sehinggalah surah 1 ataupun Pak minta kebenaran nanti, iaitu surah-surah pilihan. Kalau kita tak mampulah nak meneruskan 98, 97, 96, 95, kita mengambil surah-surah pilihan. Jadi bergantunglah pada komen tuan-tuan semua dan juga pada Ustaz. Sekiranya ternampaklah laluan video ini, silalah komen Pak Oda ya. Banyak juga kawan-kawan Pak Oda yang Ustaz yang mempunyai pengetahuan dan ilmu dalam agama. Memang Pak Oda faham banyak teguran yang perlu diberikan pada Pak Oda untuk kebaikan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Jumpa lagi. Terbaik.